Bab ma yustahabbu min ad-dhahaya. Bab binatang kurban yang digalakkan atau dipandang elok untuk kita kurbankan. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mana seseorang membawa kibas akran yang bertanduk sempurna, yata'u fi sawad. Kibas itu memijak fi sawad, mana dengan kaki yang bulu dia tu berwarna hitam, di sekeliling kaki dia tu berwarna hitam. Wa yanzuru fi sawad, dan melihat dalam sawad hitam, maknanya warna bulu di sekeliling mata dia tu hitam. Wa yabruku fi sawad, dan duduk dalam hitam, maksudnya lambung dia tu bahagian bawah perut dia tu hitam. Fa utiya bihi, maka kibas yang seperti itu dibawakan kepada baginda. Fadhaha bihi, maka baginda mengurbankannya. Faqala, mana sebelum tu dia kata, ya Aisyah halummi al-mudiyah, wahai Aisyah, bawakan kepadaku pisau. Thumma qala, kemudian Nabi SAW kata, ishhadhiha bihajar, kamu asahlah dengan batu, yang ini pisau tu. Saya pun buatlah seperti yang dia suruh. Dia pun ambil pisau tu dan ambil kibas itu. Fa'adja'ahu, lalu dibaringkannya dan disembelihnya. Mana ketika dia nak sembelih tu, dia baca begini, Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Dengan nama Allah, ya Allah, terimalah daripada Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Kemudian barulah dia mengurbankan kibas itu, yakni sembelih kibas itu. Imam Abu Daud dengan sanadnya beriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi SAW telah menyembelih 7 ekor unta dengan tangannya sambil berdiri, yakni unta tu berdiri sambil berdiri. Wadhaha bil Madinah, dan Nabi SAW mengorbankan 2 ekor kibas di Madinah yang aqranain, sempurna 2 tanduk kedua-duanya, amlahain, dan cantik pula rupanya. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi SAW telah mengorbankan 2 ekor kibas yang sempurna tanduk keduanya dan cantik kedua-duanya. Yadhbahu, baginda menyembelih, wa yukabbiru, bertakbir, wa yusammi, dan membaca bismillah, wa yadha'u rijlahu ala safhatihima, dan Nabi SAW meletakkan kakinya di atas pipi, di atas pipi ataupun bahagian belakang pipi. Kedua-dua kibas itu. Imam Abu Daud dengan sanadnya beriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya Nabi SAW pada hari menyembelih, yakni pada hari kurban, telah menyembelih 2 ekor kibas aqranain, sama macam tadi juga, yang sempurna tanduk kedua-duanya, amlahain, yang cantik rupa kedua-duanya, mauju'ain, dan yang dikasih, kedua-duanya yang dikasih. Bila Nabi SAW menghadapkan kedua-duanya, yakni ke arah Kaabah lah, ke arah kiblat, menghadap tu seekor-seekor lah, tapi dia pakai sebut selalu kedua-dua tu. Dia kata lagu mana?
inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku atau diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit-langit dan bumi, ala millati Ibrahim hanifah, mengikut millah Ibrahim yang lurus, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan orang-orang musyrikin, bukan termasuk orang-orang musyrikin. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya sembahyangku dan kurbanku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, kerana Allah Tuhan sarwa alam, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dengan itulah aku diperintah, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang Islam. Allahumma minka, ya Allah, daripadamu, mana binatang kurban ini, walaka, dan untukmu, an Muhammad, bagi pihak Muhammad dan umatnya, bismillahi wallahu akbar. Kemudian Nabi SAW menyembelih kibas itulah. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Sa'id, katanya Rasulullah SAW mengorbankan seekor kibas yang sempurna tanduknya, fahil, dan bapak kambing yang sempurna, maknanya tidak dikasih, yang boleh dibuat bapak untuk dapat baka, itu makna fahil. Yanzuru fi sawad, mana kawasan di sekeliling mata dia tu hitam, itu maksud dianya melihat dalam kehitaman tu, maksudnya warna bulu mata atau sekeliling mata dia tu hitam. Wa ya'kulu fi sawad, dan warna sekitar mulut dia tu pun hitam. Wa yamshi fi sawad, dan berjalan dalam kehitaman tu, maksudnya kaki dia tu pun ada bulu hitam juga, bulu hitam juga. Bab ma yajuzu fi dhahaya min as-sin, ini bab umur binatang kurban yang boleh kita kurbankan. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Jabir, katanya Rasulullah SAW sabda, jangan kamu sembelih kecuali musinnah, yang cukup umur, binatang yang cukup umurnya, kecuali kalau sukar kepada kamu, susah kepada kamu untuk mendapatkannya, maka bolehlah kamu sembelih jaza'atan min ad-dha'ni. Yani jaza'ah daripada biri-biri, jaza'ah daripada biri-biri. Hal tu nanti kita akan tengok nanti berapa umur dia, sebab ada khilaf tu. Sebut gitulah senang dulu, jaza'ah min ad-dha'ni. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Zaid bin Khalid al-Juhani, katanya Rasulullah SAW pernah membahagi-bahagikan di kalangan sahabat-sahabatnya binatang-binatang kurban, yakni untuk dikurbankan. Dan baginda memberikan kepadaku atu dan jaza'ah, seekor anak lah, anak biri yang masih jaza'an, maknanya yang baru umur setahun lah, ataupun tak sampai umur setahun. Qala, kata perawi iaitu Zaid bin Khalid al-Juhani, dia kata saya pun bawa lah biri itu pergi jumpa dengan Nabi semula pula, pergi kat dia. Faqultu innahu jaza', ini baru jaza', ini kira-kiranya hak dia pahalnya tak cukup umur lagi lah, tak cukup umur lagi, tak boleh lah untuk kurban. Tiba-tiba Nabi SAW kata, dhahi bihi, kamu kurbankanlah jaza' ni, atud jaza' ni. Fadhahaitu bihi, maka saya pun kurbankannya. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Asim bin Kulayb, daripada ayahnya Kulayb, katanya pernah kami bersama salah seorang sahabat Nabi SAW, orang panggil dia tu Mujashih, daripada Bani Sulaim. Fa'azzatil ghanam, pada ketika itunya susah nak dapat kambing
yang cukup umur. Fa'amara munadiyan, dia pun suruh seseorang untuk mengisytiharkan. Dia pun isytihar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal jadha', maknanya biri-biri ataupun kambing yang umurnya ada peringkat jadha', yuwaffi mimma yuwaffi minhu tsani, dapat menyempurnakan apa yang disempurnakan oleh tsani. Tsani itu maknanya binatang yang lebih tua daripada jadha'. Binatang kambing ataupun biri yang lebih tua daripada jadha' tu. Kalau jadha' tu kita kata tak sampai setahun, ni sampai 2 tahun gitu. Kata Abu Dawud, Mujashyi' yang tersebut di dalam hadis ini ialah Mujashyi' bin Mas'ud. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Bara, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap di hadapan kami pada hari Nahar selepas sembahyang. Katanya, sesiapa yang bersembahyang dengan sembahyang kita, wa nasakan nusukana, dan berkorban seperti korban kita ini, faqad asaba nusuk, dia menepati cara korban itu. Dan sesiapa yang bernusuk, yakni berkorban sebelum sembahyang, maka itu hanya jadi biri-biri daging sahaja. Mana boleh makan lah, biri-biri daging sahaja, bukan jadi korban. Maka bangun Abu Burdah bin Niyar, dia kata, wahai Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya aku telah berkorban sebelum keluar untuk bersembahyang. Aku sedar bahawa hari ini adalah hari makan minum, jadi aku nak cepat makan dan bagi makan kepada ahli keluarga dan jiran-jiranku. Aku buat dah semua tu, jadi macam mana? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, tilka syatul lahm, itu biri-biri daging, itu tak jadi kurban lah, jadi boleh makan lah, biri-biri daging. Faqala, maka dia pun kata, Abu Burdah, inna indi anaqan jaza'atan, saya ada anak kambing ataupun anak biri yang baru peringkat umur jaza'ah, tapi ia lebih baik daripada 2 ekor biri-biri daging hak biasa, mana besar lah, besar. Fahal tujzi'u anni, memadaikah kalau saya kurbankan itu, yang tu? Nabi SAW kata, boleh, tetapi lan tujzi'a an ahadin ba'dak, tak boleh siapa pun selepas kamu, tak boleh dah. Lepas pada tu nak buat kurban dengan binatang kurban yang umur setahun tu. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Bara bin Azib, katanya pakcik saya sebelah ibu, khal itu maknanya pak saudara sebelah mak, adik-adik mak lah. Dhaha khalul li, salah seorang pakcik saya mengorbankan, orang panggil dia tu Abu Burdah. Jadi Abu Burdah tadi lah, Abu Burdah bin Niyar tu pakcik dia, mengorbankan yang binatang sebelum sembahyang. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada dia, syatuka syatu lahmin, biri-biri engkau tu, yakni yang telah engkau sembelih itu, adalah biri-biri daging. Faqala, dia pun kata, wahai Rasulullah, inna indi dajinun jaza'ah minal ma'az, sesungguhnya saya mempunyai ternakan yang berumur di peringkat jaza'ah itulah, daripada kambing. Mana saya ada kambing yang umurnya samalah dengan jaza'ah. Faqala, Nabi SAW kata, idbaha, sembelih tu, wala tasluhu li ghairik, tetapi untuk orang lain tak boleh, kamu saja boleh. Gitu. Itulah secara ringkas kita sudah baca dah tadi 2 bab, dan kita balik semula kepada bab mula-mula. Bab ma yustahabbu min ad-dhahaya.
Bama yustahabbu min ad-dhahaya. Jadi jatuh ma tu situ. Kalau kita ni lah, kalau ada ma tu tak apalah, boleh lah, selesai masalah lah. Kalau supaya kita pakai ni tak ada ma, bawah tu ada. Betul sebab bawah tu lah. Babu ma yustahabbu min ad-dhahaya. Itu pasal bahasa Arab memang guna lagu tu. Lagu mana bahasa dia begitu. Dia sebut ma dulu. Apa yang digalakkan, dianggap elok minad dhahaya, daripada binatang-binatang kurban. Orang kita tak kecek gitu, kita tak kecek gitu, tapi cara dia gitu nak mana? Dia panggil ma itu isim mausul. Jadi min itu min bayaniyah. Min nak menyatakan ma tu gapo? Ma tu gapo? Ma tu dhahaya, berupa dhahaya. Kalau kita terjemah gini, kalau kita bahasa kita terjemah seperti ni. Kalau kita bab binatang kurban yang elok dikurbankan. Hak lagu mana? Gitu. Binatang kurban yang elok dikurbankan. Hak lagu mana? Nak cerita pasal tu. Bab ni. Kita ambil minad dhahaya tu selalu selepas bab. Gitu. Tapi kalau Arab ni memang susunan gaya bahasa dia tu gitu. Itu kita nak lagu mana? Terima je lah. Lagu tu lah bahasa mana-mana pun. Bila kita baca cara dia tu, kena ikut cara dia lah. Bila kita terjemah tak apalah, ikut sesuai bahasa kita. Kalau orang sampai dulu terjemah ma tu kan, dia terjemah barat selalu lah. Barat. Barat selalu. Kemudian minad dhahaya tu daripada gitu ya terjemah. Tapi kalau sesuai dengan mim bayaniyah tu, kita kata dalam terjemahannya berupa bagus nampak. Sebab bayang-bayang tu nak menyatakan berupa. Gitu kaedah terjemahan. Tak apalah tu. Di sini mula-mula sekali kita tengok ada dalam syarah tu, haddatsani Abu Sakhr. Sakhr itu maknanya batu besar, kerah, batu pejar. Itu makna Sakhr. Abu Sakhr iaitu Humaid bin Ziyad. Itu nama dia. Dalam satu nuskhah dia hasyiah. Pada hasyiah mana tepi Al-Maktubah, nuskhah Sunan Abi Daud yang bertulis, mana bertulis tangan, dan dalam matan Sunan Abi Daud cetakan Mesir, Abu Sakhrah, mana ada tak berbutah, bukan Abu Sakhr tapi Abu Sakhrah. Maknanya dalam satu nuskhah Sunan Abi Daud di India yang masih tulis tangan, tak cetak, hak dia pakai ni ketika dia tulis kitab ni. Dan dalam nuskhah Mesir, cetakan Mesir, Abu Sakhrah, bukan Abu Sakhr gitu. Tapi kalau kita kata Abu Sakhrah, maka dia tu orang lain, iaitu Jami' bin Shaddad, bukan Humaid bin Ziyad tadi. Jami' bin Shaddad. Wa ha huna ghairu sahih. Sini kalau kita kata Abu Sakhrah tak betul kata dia. Ini kata Syekh Khalil Ahmad. Sebab apa? Fa innahu sarrah al-Hafiz fi Talabithah ibn Qusayd Abu Sakhr Humaid ibn Ziyad. Sebab Hafiz Ibn Hajar sebut dengan terang, menegaskan bahawa anak murid Ibnu Qusayd. Sebab ni Abu Sakhr meriwayatkan daripada Ibnu Qusayd. Siapa dia anak murid Ibnu Qusayd? Anak murid Ibnu Qusayd mengikut Hafiz Ibn Hajarnya ialah Abu Sakhr, bukan Abu Sakhrah. Kerana Abu Sakhrah tu tidak anak murid dia. Situ. Ni orang panggil tahqiq. Ni orang panggil tahqiq. Lagu tu lah tahqiqnya. Tahqiq maknanya
Baca, tulis, sambil mana saya mau molek. Pastikan hak ni hak mana. Sebab boleh jadi kalau Abu Sakhra tu hak lain. Dia tu anak murid Ibn Qusay ke? Dak. Dak. Lepas tu cetak dah tu. Cetak dah benar mana? Mana kena tengok lah ni. Sebab tu jadi orang berasa perlu pula. Kitab ni berasa perlu. Semua mana-mana pun berasa perlu. Sebab ada tempat-tempat tu dia tahqiq molek. Kaji molek. Selidik molek. Tidak kata lebih kurang. Setengah-setengah tu kita tengok syarah ni memanglah macam-macam. Lebih kurang gitu. Macam kecek gitu. Jadi tak kemah mana. Ni cara talak sungguh. Cara talak sungguh lah kita kata. Tengok nuskah ni. Jadi banyak nuskah depan tu. Ketika tulis tu. Maknanya cemak lah. Jadi orang lebih senang hati lah. Kalau tengok tu bila rujuk kepada kitab ni, lebih senang hati. Salah tu ada mana-mana pun. Tapi kalau salah macam tadi jatuh ma tu, itu silap cetak ya. Sebab bawah tu tak jatuh, ada pun ma. Ibn Qusayd, iaitu Yazid bin Abdullah bin Qusayd musagharan. Qusayd bukan qasid. Itu makna musagharan. Bin Usamah bin Umair Al-Laythi, Abu Abdullah fil A'raj. Qala Ibn Ma'in laysa bihi ba's. Tak apa, boleh lah. Kalau kita kata boleh pakai. Wa qala An-Nasa'i thiqah. Ibn Hibban pun masukkan dalam kitab dia As-Thiqat. Tapi kata Abu Hatim laysa bil qawi, tak kuat. Mana dhaif. Kata Ibnu Abdul Bar, wa Yazid ni Imam Malik berhujah dengannya pada beberapa tempat di dalam kitab Muwatta dia. Wa huwa thiqatun min ats-thiqat. Ini salah seorang perawi thiqat. Jadi sebab Imam Malik pakar riwayat dia. Walau bagaimanapun adalah khilaf juga. Khilaf ada yang kata dhaif. Benda-benda macam ni lah mengikut penilaian setengah-setengah tu. Dia kata hadis ni bertaraf hasan sajalah. Sebab ada perawi dia yang dipertikaikan, tak apalah. Dia ambil daripada Urwah bin Az-Zubair daripada Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi kabshin. Amara bi kabshin, suruh orang bawa mari seekor kibas. Itu makna amara bi kabshin. Aqran itu sifat kepada kabs. Kibas tu orang kita pun panggil kibas juga. Kibas juga. Tapi kalau kibas tu Arab tu dia jamak pula. Kalau kibas tu jamak. Kabs. Tu baru sekor kibas. Kabs. Itu baru sekor. Kalau kibas tu jamak dah. Tapi nak kan ada orang kita guna gitu. Dia guna tu untuk sekor lah. Kalau untuk banyak kan kibas-kibas lah. Gitu lah. Kibas. Gitu. Apa istilah Melayu? Dia gini sebab ulama lah. Dia ulama kita. Dia alim kita lah apa ulamanya. Ulama tu jamak. Ulama tu jamak. Mufrad dia nya alim. Dia orang alim di kalangan kita. Dia kita kata dia ulama kita. Ni seorang ulama di Kelantan misalnya kita kata ulama. Dah seorang ulama apa? Ulama tu jamak. Nak mana dia guna gitu. Masuk dalam bahasa Melayu tu gitu dah. Tapi situ dengan makna mufrad. Ini kira Arab lah. Jadi amara bi kabshin. Bila ada bak lagu tu, maknanya Nabi suruh orang bawa. Bukan maknanya suruh dengan kibas. Apa makna suruh dengan kibasnya? Memang gitu maksud dia. Suruh orang buat mari kibas ke dia. Kibas Aqran daripada qarn. Mana yang bertanduk sempurna. Qarn mana tanduk. Yata'u. Tu dia dekat tu. Salah cetak tadi. Sepatutnya dia duduk suku. Ni macam fi tu duduk sekali dengan yata'u fi. Yutafi'u. Boleh jadi macam-macam lah bacanya. Kalau tak kena gaya kan.
Sepatutnya dia duduk senggai sikit. Yata'u dengan fi tu duduk senggai, bukan dekat lagu tu, mengelirukan. Sebab itu perkataan lain. Yata'u fi sawa, dia pijak. Kalau kita mengikut makna asal dia kan, gitulah, dalam kehitaman. Pijak dalam kehitaman, apa makna? Tak ada makna gitu. Maknanya kaki dia tu, bahagian kaki dia, bulu kaki dia tu hitam, kibas tu. Itu makna pijak tu. Pijak tu makna kaki dia tu lah, bahagian kaki dia, bulu dekat kaki dia tu hitam. Tu makna yata'u fi sawat. Bukan makna dia pijak jalan tengah malam. Itu silap kan lagu tu. Wa yanzuru fi sawat, dan melihat dalam kehitaman. Kehitaman maknanya apa ni, kawasan sekeliling mata dia tu pun hitam juga. Kibas tu. Wa yabruku fi sawat, dan duduk. Buruk maknanya duduk. Kalau duduk tu nyenggeng kau duduk, duduk di atas hitam. Mana bulu di bawah perut dia, lambung dia ni, tepi ni hitam. Kibas tu. Dia bawa lagu tu lah. Jadi apanya hak ni nak kenal kau lagu tu molek kau, kait dengan warna ni molek kau. Setengah-setengah ulama kata kebetulan je royak ni cuma perawi tu dia ingat, Aisyah tu dia ingat molek. Apa ni, kibah awak pergi tu warna dia lagu mana, dia ingat molek tu. Nak royak dia tu ingat molek, nampak lagi boleh sebut lagu ni tu maksud. Bukan hak ni paling baik, kalau hak lain kurang afdal, tidak sabit tu, tidak sabit tu. Asalkan sempurna tanduk dia gapo, hak lain sempurna, tak apalah warna lagu lain pun. Cuma royak warna sini ni hak dia ingat, hak dia bawa kepada Nabi tu, kibas tu lagu mana warna dia tu je. Dia memang gitu pun maksud dia nya, bukanlah maksud nak suruh cari hak warna lagu ni. Tapi setengah-setengah ulama tu dia pakai makna zahir ni, dia kata molek kalau cari lagu tu. Kalau cari lagu tu. Fa'utiya bihi, maka dibawakan kibas hak lagu tu lah. Dibawakan kibas yang hak Nabi suruh bawa tu, buat pergi dekat dia. Fadhaha bihi, dia pun buat korban hak tu lah. Mana sebelum korban tu Nabi SAW kata kepada dia, wahai Aisyah, halummi al-mudiyah, halummi al-mudiyah, wahai Aisyah, halummi al-mudiyah, wa mari pisah mudiyah, pisah. Lepas tu dia kata, asahlah pisau tu dengan batu. Aku pun buat. Aisyah pun kata, dia pun buat suruh Nabi suruh tu. Lepas tu Nabi pun ambil kibas itu, baringkan kibas itu, lepas tu dia pun sembelih. Ketika sembelih tu, sebelum sembelih sikit lah, dia baca bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Lepas tu baru korban. Gitu cara dia. Tak apalah. Lepas tu kalau kita tengok dalam kitab kita ni, bawah ni dia sebut, qala Syaukani kata, wal hadith yadullu ala annahu yajuzu lirrajul an yudahhi anhu wa an atba'ihi wa ahlihi wa bihi qala al-jumhur. Hadis ini menunjukkan harus seseorang itu korban itu bagi pihak dia dan bagi pihak pengikut dia dan ahli keluarga dia. Inilah pendapat jumhur. Tetapi As-Sawri dan Abu Hanifah, begitu juga anak-anak buah dia, tak suka lagu tu, tak sel lagu tu. Jadi kata Syaukani, wal hadis yaruddu alaihim, hadis ini menolak pendapat mereka. Mana orang yang tak suka tu tak kena lah, sebab Nabi buat lagu ni. Intaha, habislah hak dia petik daripada Syaukani. Qultu,
Tu barulah dia sendiri. Pengarang ni sendiri. Dia kata saya tak ada jumpa dalam kitab-kitab Hanafi hak kata makruh tasyrik tu fi thawab, makruh mengungsikan orang lain dalam mendapat pahala kurban. Tak ada sebut dalam kitab fiqh Hanafi, kata dia. Mana tak boleh kita niat ahli keluarga kita pun dapat pahala juga. Tak ada sebut, tak boleh lagu tu, makruh tu. Ada. Bahkan kalau dia hadiahkan pahala amalan dia tu semua sekali pun harus di sisi mereka tanpa makruh. Tanpa makruh. Boleh. Mana kalau niat gitu saja. Ya, kata dia, memang makruh lah di sisi mereka. Mana ulama-ulama Hanafi kalau kongsi dalam tasmiyah. Kongsi dalam tasmiyah tu. Bahkan haram tu. Tak boleh. Kongsi maknanya bila sebut nama ni, kongsi ni ni sekali dah ni kira ni. Ni. Kongsi ni maknanya untuk sembelih ni. Lepas tu saya tengok pula dalam kitab Bada'in, kata dia. Ni kitab fiqh Hanafi belaka. Dia kata kalaulah orang kata lagu mana kan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan telah mengorbankan 2 ekor kibas. Seekor daripadanya untuk diri dia. Dan hak seekor lagi tu untuk umat dia. Hak tidak dapat berkorban. Nabi niat untuk umat dia. Bagaimana dia boleh korbankan seekor biri saja untuk umat dia semua sekali? Kemuskilan tu. Jawapan dianya iaitu Nabi SAW buat gitu tu bukan sebagai mewakili kurban tu dengan maksud tak ada dah. Kalau pokok dia kata wajib, kewajipan tu tak ada dah. Bagi orang yang kata sunat tu tak ada dah kurban sendiri. Padan dengan Nabi buat. Bukanlah gitu. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya dia kongsi pahala saja. Kongsi pahala saja. Mudah-mudahan pahala tu dapat jugalah kepada umat hak tak dapat berkorban. Begitu je lah. Bukan bermakna dah Nabi buat dah, jadi umat ni tak payah buat dah. Tak ada dah sunat ke, lagu mana ke, tak ada dah. Bukan gitu. Jadi dia buat gini ni untuk pahala saja. Iaitu pahala hak dia kurban dengan seekor biri dia tu saja untuk umat dia. Bukan bermakna hak ni padan dah untuk umat dia, jadi umat dia tak payah buat dah kurban-kurban ni. Apa ni, gugur dah ta'abbud. Qurbah untuk buat ibadat kurban ni gugur daripada umat ni. Tidak gitu maksudnya. Tidak gitu maksudnya. Cuma ini Nabi SAW nak bagi umat dia dapat pahala. Umat dia dapat pahala. Lepas tu panjanglah ulama ni bahas. Imam Malik apa dia kata, kalau dalam satu keluarga tu saya kau beri kurban, ayah kurban, lepas tu dia kongsikan pahala dia tu untuk anak-anak semua keluarga dia, boleh kongsi. Walaupun dia lebih daripada 7 orang pun dalam rumah, asalkan untuk sebuah rumah. Jadi seekor biri seorang yang kurban sudah mewakili semua dah. Dari segi pahala tu, bukan bermakna kalau orang lain buat lah, orang lain selain daripada ayah tu buat, mana tak ada pahala sunat dia tu. Atau kalau orang Hanafi dia kata wajib, tak ada pahala wajib tu, bukan gitu. Sekadar boleh saja. Tapi kalau untuk orang-orang lain tak boleh lah. Tak boleh untuk orang lain. Untuk ahli keluarga dia saja, dalam rumah dia tu saja, tu saja bolehnya. Walaupun boleh tu tidak terhad pada 7 orang. Walaupun biri, tidak nanti untuk lembu lah. Bukan makna kongsi ni, kongsi kurban tu semua tu lain pula, tu ada bab lain. Ni kongsi pahala, boleh lah tu. Sekadar nak minta dengan Tuhan biar dapat juga ahli keluarga kita dapat pahala kurban juga, walaupun dia tidak kurban secara berasingan. Sekadar tu boleh. Sekadar tu boleh. Begitu juga orang lain kata. Habislah situ. Lepas tu seterusnya
Setengah-setengah ulama dia kata ini khusus untuk Nabi SAW saja. Jadi tak ada kait dengan umat. Tak ada kait dengan umat. Untuk umat tak ada kait. Paling tinggi seseorang itu boleh buat untuk anak buah dia, gitu je lah. Anak buah dia, ahli keluarga dia dalam rumah, setara tu je. Dari segi pahala ni, dari segi pahala, bukan dari segi hak kita kongsi kurban sungguh tu. Kalau saya Kuala Lumpur 7 orang misalnya, 7 bahagian kita kata, tu lain, tu lain. Riwayat daripada hadatas tu daripada Wahib daripada Ayyub an Abi Qilabah. Tu jatuh situ. Jatuh tu atas pun jatuh, bawah pun jatuh, tak ada. Hak sebenarnya ada an di situ. An Ayyub an Abi Qilabah. Begitu. Ni dalam kitab kita ni lah, kalau ada dah an dalam kitab orang lain tak apalah. Betul lah waktu tu. Kalau ada dah. Kalau tak ada kena tambah situ. Sebab Ayyub tu lain. Kalau kita kata tak ada an, dia jadi Abi Qilabah dengan Ayyub tu orang tula. Jadi Abi Qilabah tu jadi badal pula kepada Ayyub. Jadi gitu. Padahalnya tidak. Ni orang lain. Ayyub ni ialah Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani. Dan Abi Qilabah itu namanya Abdullah bin Zaid Al-Jarmi nama dia. Lain tu. Ni pun serupa juga, iaitu Nabi SAW mengorbankan 7 ekor unta. 7 ekor unta dengan tangannya sendiri, sambil berdiri. Unta tu sambil berdiri. Bukan Nabi tu berdiri, memanglah dia berdiri. Dan unta tu berdiri, tak kira dia duduk cokok. Dia tu dengan sendiri berdiri lah juga. Ni 7 ekor unta. Jadi dia sebut badanat. Badanah bahasa kita pun jadi bahasa Melayu. Badan. Badan tu bahasa Arab. Tubuh ni, tubuh, badan. Badan tu bahasa Arab. Tapi satu maknanya badan tu makna tubuh lah. Satu lagi, kalau ada tak lagu ni, badanah maknanya unta pula. Badanah jamaknya badanat. Satu lagi budna. Dalam Quran sebut wal budna ja'alnaha lakum. Wal budna tu jamak kepada badanah. Mana unta. Apa unta tu orang panggil badanah? Sebab besar tubuh dia. Berbadan, besar tubuh dia. Sebab tu orang panggil badanah. Sambil berdiri. Jadi unta ni orang sebelah sampai kelon ni pun sambil berdiri. Dia tak ada masalah. Kecuali lah kalau dia gelepar. Kalau dia gelepar, kalau dia tidak gelepar, mudah. Dalam hadis disebutkan hampir sebelah pernah 100 ekor seorang dia sebenarnya punya gagah. Kalau kita 5-7 ekor tidak. Hari raya tak sedih dah, esok pula. Nabi 100 ekor pernah. Ni 7 ekor sebelah. Dan hak peliknya, itu salah satu dalail nubuwah. Dalail nubuwah, unta tu macam berebut nak mari. Padahal sebelah nak mati dia tu. Unta tu mari, dia kaya-kaya mari depan dia. Allah diri. Kalau boleh dia disembelih dulu. Macam nak gitu. Itu termasuk dalam dalail nubuwah. Di tempat lain lah. Di tempat lain. Dan ni pasal dia sebut berkorban di Madinah ataupun mengorbankan di Madinah 2 ekor kibas yang bertanduk sempurna dan cantik rupanya. Ni di Madinah, sesoalahnya hak 7 ekor unta tadi di Mekah, sesoalahnya. Di situ panjang pula ulama bahasnya. Ya, kalau di Mekah ni, kalau di Mekah tu 100 ekor tu lah ke mana? Tu hak lain. Apa 7 ekor pula ni? Macam-macam lah pendapat tu. Ada yang kata ini perawi ni hanya cerita hak dia tengok sendiri 7 ekor tu. Jadi hak 100 tu hak dia tidak tengok. Begitulah. Ada yang mengatakan hak ni walau hak ni pun di Madinah juga. Hak di Mekah tu suku. Hak 100 ekor tu suku hak tu. Hak ni cerita di Madinah belakang. Hak kibas pun
Hak unta pun di Madinah belaka. Jadi kadang-kadang orang panggil juga badanah ni untuk lembu. Lepas tu sunnahnya dalam menyembelih unta ialah sambil berdiri. Kalau boleh lah. Kecuali kalau dia gelepar nak kekeh orang, lain lah. Kena pelupuh lah kita kata. Dan kalau lembu, ini dalam syarat. Lembu, kibas, diri, zabh, sembelih. Adapun unta nahar. Nahar ni kalau tekak di bawah. Sini nahar. Sini nahar. Sebelah sini. Bukan sini. Ke bahagian atas dekat ni. Dekat dagu tu dah. Sini. Itu ni nahar orang panggil. Unta situ sunnahnya. Kalau lembu, kibas ke apa? Zabh. Zabh ni maknanya sini. Sini. Dekat lekung. Situ zabh. Sunnah Nabi memang gitu. Sebab apa? Dia mudah mati kalau lagu tu. Banyak mati. Kalau kita sembelih halik atas, lambat mati. Lambat mati jadi seksa lah. Lambat mati jadi seksa. Dan mengorbankan di Madinah 2 ekor kibas yang sempurna tanduknya amlahain. Ada juga hak senangnya kita terjemah yang comel lah, comel sempurna. Tetapi ada juga yang mentafsir ke mana amlah tu, iaitu yang warna putihnya lebih banyak daripada warna hitamnya. Itu tapi itu salah satu tafsir lah. Tapi hak lebih tepatnya amlah, malih, mana cantik, comel. Malih, amlah daripada milh. Milh maknanya apa? Garam. Masing. Maksudnya comel lah di sini, maksud dia comel di sini. Bukan maksud masing apa, tak ada mana gitu. Lepas tu riwayat daripada Anas bahawa Nabi SAW mengorbankan 2 ekor kibas aqranain amlahain. Sebab tadi juga yazbahu. Bila kata yazbahu ni maknanya dia sembelih tu, situlah tempat dia. Bila kata yazbahu, dekat halkum. Kalau kata nahara, pada sini, ni situ, mesti gitu. Wa yukabbiru, dan bertakbir. Mana takbir? Allahu Akbar. Wa yusammi, dan sebut nama Allah. Yusammi, mana dia baca bismillah, Allahu Akbar. Dan letak kaki dia di atas dekat kepala lah, dekat pipi kali belakang. Dengan kaki kiri lah. Dengan kaki kiri letak situ. Maknanya dia sembelih tu dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan. Gitu. Baru senang gitu. Kalau tidak dia jadi terbalik lah. Lepas pada tu riwayat daripada Abi Ayyash daripada Jabir bin Abdullah, kata dia Nabi SAW dhabaha, menyembelih yaumad dhabhi, pada hari dhabh. Dhabh maknanya hari kurban lah, hari raya kurban. Pada hari dhabh. Dhabh itu maknanya sembelih lah, pada hari sembelih. Kalau dhibh maknanya binatang yang disembelih. Wa fadainahu bi dhibhin azim. Bi dhibhin azim. Dhibh itu makna binatang yang disembelih. Kalau dhabh, perbuatan menyembelih. Pada hari menyembelih maksudnya hari raya kurban lah. Dia sembelih, bila kata dhabaha, sebab kata tadi lah, tempat dia potong tu dekat alkum. 2 ekor kibas aqranain amlahain mauju'ain. Mauju'ain tu maksudnya yang dikasih. Orang kita panggil kasih. Kasih-kasih tu asalnya Arab, bahasa Arab. Khasi. Ni gitu dia sebut. Dia sebut khasi. Khasi. Jadi orang kita ni kasih. Dia sebut gitu. Dia sebut kasih. Apa maknanya mauju'ain itu? Khasiyain.
Khasi fa'il dengan makna maf'ul, dengan makna makhsi. Wal waji itu kan dia an turadda unthayal fahl raddan shadidan yudhibu syahwatal jima' wa qila manzu'ul unthayain. Apa dia wajib tu? Mawjuk tu biri ataupun ni kibas. Hak mudahnya kita kata kasih tu apa dia? Iaitu di radda tu mana dipukul, dikapit batu dia tu, tu batu bapak tu lah, batu batu pelai dia kita panggil, batu pelai dia kita panggil tu unsaya tu, kapit batu tu kuat derah, gitu. Sebab kita tak panggil kemaluan kan, tak panggil kemaluan, batu itulah, unsaya al-fahl, dengan kuat sehingga jadi macam hancur. Jadi bila dia buat gitu kan, dia jadi tak ada nafsu, hilang nafsu, dia tak lagi. Jadi mati syahwat dia tidak akan boleh mengawal dah. Kita panggil mengawal, bersenggama, tak boleh mengawal. Bila kita buat begitu. Ada juga yang katanya dibuang batu dia. Caranya macam mana? Buang batu dia. Itu cara kasih. Atau kalau ada cara-cara lain lagi, iaitu menyebabkan dia tak boleh anak, ataupun dia mati nafsu. Mati nafsu gitu. Itulah yang dikatakan kasih. Apa tujuan buat gitu? Tujuannya supaya dia lebih subur, besar jadi. Sebab tu orang kata lembu kasih ni. Lembu kasih tu besar lah jadinya. Lembu kasih tu besar. Dia orang kata dia mengawal pun tak. Dia bersamakan saja jadi isi belakang. Lepas tu kelebihan dia tidak bau hamih ke, dia kurang bau dia. Itu kelebihannya kalau buat gitu. Dalam kitab ni sebut gitu lah. Itu kelebihannya. Jadi tidaklah dianggap biri atau kibas atau lain-lain yang dikasih itu sebagai suatu keaiban. Seperti kita faham kalau nak kurban ni, kalau aib, kalau cacat tak boleh, tidak dibagi. Dan kalau Nabi SAW sendiri pun buat lagu ni, mana boleh lah. Binatang dia boleh buat gitu. Walaupun kita kata menyeksa sikit dia tu, Tuhan bui untuk kita. Tapi setengah-setengah ulama tak say, dia kata tak boleh lah. Tak boleh. Tapi berdasarkan, kalau kita tengok dalam hadis-hadis ni ada mana benda-benda lagu ni boleh dibuat terhadap binatang tu. Ini rahmat Allah SWT untuk manusia, kelebihan manusia. Kerana manusia boleh buat lagu tu dan tidak dikira cacat. Tidak dikira cacat. Seperti kalau patah tanduk kau, tak ada tanduk kau, macam-macam lebuta mata itu cacat, tu tak boleh untuk dikorbankan. Ni tak apa. Tetapi setengah-setengah ulama kata dah, ni tidak gitu, ni tak boleh pakai ni. Dia kata sama ada mansuh ataupun keliru ni perawi. Yang sebenarnya bukan begitu. Yang sebenarnya serupa dengan hak hadis, hak kemudian ni. Kita akan jumpa. Kabshan aqran fahil tu maknanya bapak sungguh lah, yang boleh kita ambil bakar dia. Mana dia boleh mengawal. Hak tu hak moleknya, hak sempurnanya. Hak ni dia kata sudah masuk. Dia tak sifatkan. Jadi di situ ada khilaf jugalah. Ada khilaf. Bagi orang yang kata boleh tu sebab dia tak ada cacat. Bahkan dari segi daging tu lebih banyak lah isi dia. Lepas tu dari segi bau ke apa kurang. Dia jadi serah tu tidak serah hanyir lah orang kata. Tidak serah hamih sangat. Ada faedahnya, kebaikannya untuk dimakan tu, untuk dimakan. Jadi dia tidak jadi cacat. Kata mereka, kata boleh itulah. Jadi bila Nabi SAW
nak sembelih tu adabkan kedua-duanya, yakni ke arah kiblat lah. Lepas tu dia berkata, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard ala millati Ibrahim hanifah. Jadi buat gini ni supaya adalah semaya tu baca gini juga. Jadi hak ni buat ni siapa dia startnya, mula buat Ibrahim, Nabi Ibrahim lah alaihi salam. Ini sunnah Nabi Ibrahim belaka ni. Kurban binatang apa ni sunnah Nabi Ibrahim. Jadi Nabi SAW sebut tu biar umat ni tahu benda ni mari mana. Mari situ lagi lama dah, beribu tahun sebelum Nabi sudah ada, dan benda ni dilakukan oleh seorang Rasul Allah, iaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni adalah mengikut jalan yang lurus, tapi dia kurban untuk Allah, kerana Allah, bukan kerana berhala, kerana kau tunggu ni, tak ada dah. Orang kafir ni dia kata dia ikut Ibrahim juga, kafir Mekah, tapi dia sudah menyeleweng banyak lah. Antaranya dia kurban binatang, dia kurban juga, tapi kurban untuk berhala tu, untuk berhala ni, itu tidak hanif, tidak lurus betul, atas landasan yang betul, seperti yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak termasuk orang musyrikin. Maksudnya orang musyrikin tidak lagu tu, mengadap kepada berhala lah, atas nama berhala lah sebut tu bismi tu, bukan bismillah lah, bismi gapo-gapo berhala lah, gitu dia sebut gitu. Jadi ucapan gapo ni orang kafir Quraisy buat belakang dah, sembelih kurban dia buat, lepas pada tu semualah buat dah, cuma dia lari daripada menyeleweng lah, daripada hak asal. Dari segi kurban ada dah, sembelih dah, tetapi dia ada syirik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lepas tu sebut ni lah, kapal-kapal kita buat ni kerana Allah, bukan kerana orang lain. Ni nak tukar lah, paling nak pusing hak kafir Quraisy, hak sekeliling tu, hak masyarakat jahiliah, tak kira dah Quraisy kau tidak Quraisy kau, duduk sebut galai syirik, ada unsur syirik. Jadi Nabi SAW ajar inilah hak betul, hak Nabi Ibrahim dulu, semaya kita ke, ibadat kurban kita ke, hidup kita mati kerana Allah semua, kerana Allah Rabbil Alamin. Siapa Allah itu? Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, Tuhan semesta alam. Tuhan, orang kita panggil, kadang-kadang kita panggil seru sekalian alam, dia kata seru, tak betul tu sebenarnya. Hak betulnya sarwa. Sebab hak tu kita banyak ambil bahasa Sanskrit, bukan seru bahasa Sanskrit, sarwa. Sarwa tu makna semua sekali. Supaya juga semesta tu bahasa Sanskrit juga, samasta, samasta dia kata, tu semesta tu. Jadi hak ni Rabbil Alamin. Jadi kita ambil tu, yalah kadang-kadang sebut tu jadi lagu lain, sebab kita kata nascaya, hak tu lagi dah tu, hak betul hak Indonesia sebut baru betul, sebab Sanskrit orang asal niscaya, niscaya tu hak betulnya. Tapi tak kisah jadi bahasa dah tu bahasa Melayu ikut ke mana-mana pun. Ada kata nascaya, ada nescaya, ada orang kata niscaya, ikutlah ke mana-mana pun. Dah jadi bahasa Melayu dah. Tapi kalau nak kira hak asal, sebab orang kita baca kadang-kadang dibaca hak Jawi itu sirawa, Tuhan seru sekalian Allah, bukan seru, sarwa. Tapi dia Jawi ni lagu tu. Wa bidzalika umirtu, aku disuruh gitu, disuruh apa-apa buat kerana Allah. Wa ana minal muslimin, aku ni orang Islam. Bila orang Islam tidak buat seperti orang kafir. Kurban bukan untuk berhala, untuk sesuatu yang lain selain daripada Allah, itu tak ada. Kurban begitu juga, macam orang kafir kadang-kadang kurban tak pakai langsung, tahu situ, tinggal situ, itu kurban dia. Lepas tu jadi busuk, jadi berulak, macam-macam, jadi tak kira. Gitu. Bukan nak beri kepada orang miskin.
kepada orang susah. Islam ni berubah. Hak Nabi Ibrahim lagu mana hak asal. Supaya Islam kita buat lah ni. Pak Nabi kita aja. Itulah hak cara orang Islam kurban. Ada kurban. Kalau nak kira kurban ni dalam agama-agama dalam dunia ni macam-macam. Kurban orang pun ada. Zaman dulu orang kita kurban kubah bala. Kerbau balar. Kita kerbau. Orang puja apa ni lauk apa ni. Dia tahu pala dia tahu dalam laut. Kononnya jadi selamatlah. Okay. Itu semua tu syirik lah. Tak betul. Lari daripada Islam. Wa ana minal muslimin. Wa ma ana minal musyrikin. Tu dah benda je. Tu benda. Aku ni tidak musyrikin. Tengoklah amalan kita tu musyrikin ke tidak. Sesuai ke tidak kita ni minal muslimin tu. Perbuatan kita tu. Jadi zaman dulu tapi lah ni alhamdulillah lah dah duduk kata belakang tu jadi kurang. Tak ada lah benda-benda lagu tu. Kalau dalam agama-agama lain kurban manusia tu kurban. Kalau dalam anak tu bahkan zaman Nabi dulu kalau kita baca sirah ayah Nabi kita tu Abdullah dikurbankan. Sepatutnya kena kurban tu dia tu. Cabuk apa ni anak panah tu kena nama dia semacam. Setiap kali kena tu kak ganti dengan berapa ekor unta. Berapa kali gitu. Itu pun kurban lah tu. Masa jahiliah dulu kurban orang. Kalau anak ni anak hak paling disayangi. Hak paling comel. Hak tu kurban. Kurban mana? Di rumah berhala. Lepas tu benda tu kau tak ada. Agama lain pun orang tak boleh terima benda tu. Maka jadi tak ada lah. Tapi hak asal kalau kita baca dalam sejarah sampai gitulah. Jadi kita walaupun pada asalnya kita kata Allah suruh Nabi Ibrahim kurban Nabi Ismail suruh sembelih. Tapi hak Tuhan tidak jadi. Mana Tuhan tidak nak gitu. Tuhan naknya kurban hak lain. Hak ada faedah. Ada faedah. Boleh bagi makan kepada orang miskin. Allahumma minka. Ya Allah daripadamu. Semuanya daripadamu. Bukan daripada berhala, daripada gapo, daripada Tuhan, daripada dak. Yang kita buat gini ni dengan nama dia. Pasal mari daripada dia lah. Dia lah yang membenarkan kita buat gini ni. Kalau nak kira 9 binatang, walaupun dia tu tidak orang, sakit ke Allah. Cuba kita tengok lah. Terkecing, terberak. Binatang tu. Bapak apa boleh juga. Tuhan beri. Kebenaran daripada Allah. Mari. Tuhan suruh. Buat lagu tu. Supaya kita nak hidup ni, gitulah caranya. Kalau tidak, jadi vegetarian lah. Kalau tidak, kau duduk makan sayur. Lepas tu kan nak serupa dengan orang makan daging, tempe. No. Tahu. Hak tu jadi daging. Walalak daging. Tidak kenyainya manusia. Binatang ni berkeliaran banyak saja. Susah nak kawal pula. Terganggu pula. Ada kalau kita kata kalau kambing. Orang sembelih banyak layar. Tak habis-habis. Cuma kalau lagu mana nak jadi? Tak ada sembelih. Terganggu nak bawa kereta pun gelitah mari. Nah. Terganggu jalan-jalan habis jemaah. Nak kawal lagu mana? Susah. Jadi Tuhan buat tu molek dah. Untuk makan. Sebagai makanan manusia. Itu makna minka daripada engkau. Perintah ni, hukum ni daripada engkau. Walaka dan untukmu, keranamu buat ni. Kalau tidak ada an ummati Muhammad, bagi pihak Muhammad dan umatnya. Bagi pihak Muhammad dan umatnya. Mana sekor untuk dia, sekor lagi untuk umat dia. Untuk umat dia tu bukan maknanya umat dia tak payah korban dah lah. Tidak lagu tu. Hak tu tak ada sampai bila-bila. Maksudnya dia nak bagi kongsi pahala. Tak ada ingat seorang Nabi kepada umat dia. Umat hak mana? Hak tidak mampu untuk berkorban tu. Dia dapat juga seorang kata korban. Ni Nabi itulah korban bagi pihak kita. Maknanya situ kita nampak Nabi SAW ni ajaran dia tu ambil berat sangat. Fikir sangat tentang orang-orang susah. Orang-orang susah. Sehingga untuk sampai kiamat umat dia mana susah tu, mana tak boleh korban tu.
bagi pihak demo tu dia sudah buat. Sampai gitu sekali. Fikirnya untuk umat. Kalau kita perhati molek, nampaklah. Lepas tu riwayat daripada Abi Sa'id, kata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengorbankan seekor kibas aqran yang sempurna tanduknya, fahil. Fahil tu lawan kepada maujuk tadilah. Mauju'ain. Kalau maujuk tu dikasih, fahil ni tidak dikasih. Mana dia boleh dibuat sebagai bapa. Maknanya biri ataupun kibas ni kibas jantan hok besar, bapa. Hok tu. Dan boleh dibuat bakar. Itu makna fahil. Fahl. Yanzuru fi sawad wa ya'kulu fi sawad wa yamshi fi sawad. Tadi seperti adil. Jadi setengah-setengah ulama dia kata ada juga Nabi kurbankan kibas hak bapak ni, boleh buat bapak ni. Ada juga hak dia kurban tu hak kasih. Mana kedua-duanya boleh. Jadi kalau kasih tu mengikut setengah-setengah ulama dia tidak termasuk dalam aib, tak termasuk dalam cacat. Tak apa kita buat kurban. Habislah situ. Bau ma yajuzu fi dhahaya min as-sin. Bab umur binatang kurban Bau ma yajuzu fi dhahaya min as-sin. Umur binatang kurban yang boleh dikurbankan. Berapa umur dia? Berapa umur dia? Maknanya bila kita nak kurban ni tak boleh kurban ikut dan gitu tak boleh. Selain daripada sempurna tubuh dia tu, nak tengok umur pula. Dia ambil kira juga. Ni nak orang kata ibadat ni dalam bentuk dia, cara dia tu dia adalah beberapa syarat dia. Yang mana kalau kita tidak memenuhi hak tu tak jadi. Dari segi masa dia, kalau tak kena masa sebelum sembahyang misalnya, tak boleh. Kena lepas sembahyang raya. Lepas tu umur pula, kalau tak cukup umur tak boleh. Hak itulah dia kena belajar pula, suku pula cara umur ni. Umur binatang tak sama pula. Kalau lembunya lain, untanya lain, beri kambingnya lain, sekata yang boleh. Sekata yang bolehnya. Ada pun ayah tak boleh buat kurban. Umur berapa umur tak boleh. Itik tak boleh buat kurban. Telur tak boleh juga buat kurban. Sebab ada dalam dunia ni orang Islam dia tidak mengaji molek, dia jadi lagu tu. Ada. Sebab dalam hadis itulah hak pergi jemaah tu, hak Nabi menggalakkan pergi jemaah awal tu, hak mana pergi awal dia seperti mengorbankan unta. Kalau lewat sikit seperti mengorbankan lembu dan seterusnya tu. Akhir sekali ke bawah tu seperti korbankan ayam, seperti korbankan telur. Sampai gitu. Maknanya dia kata boleh korban jugalah. Padahal tak pernah. Kalau kita baca hadis ni, ulama-ulama hadis dulu susun kitab-kitab hadis, tak pernah hadis tu yang letak sini dalam bab kurban. Tak pernah. Tu dalam bab sembahyang jemaah. Nak ayat kelebihan je, kelebihan. Kalau binatang kurban, kita kurban tu untuk apa? Kurban untuk bagi makan kepada orang miskin, dapat pahala. Begitu juga kalau kita ayam pun boleh bagi makan juga. Orang cumanya tak boleh ramal lah berapa orang seekor ayam. Paling tak ada telur pun boleh juga kita buat kebajikan. Maknanya untuk dapat pahala tu sekadar tu je. Begitu juga pahala yang dapat dengan dulu kemudian pergi jemaah tu ada beza-beza. Sekadar tu je nak ayat. Bukan nak ayat benda tu boleh dikurbankan. Hak kurban ni ni lah. Lebih pada ni tak boleh lah. Kita nak kata nak kurban benda-benda lain. Apa dia kita kata? Rusak misalnya. Kalau hak tidak ternak, kalau tidak jadi binatang ternak, binatang liar tak masuk. Hak ni binatang ternak kan. Al-An'am. Sebab itulah di dalam Quran ni ada surah Al-An'am. Al-An'am ni besar peranan dia dalam kehidupan kita. Dari segi mudah kita nak dapat, nak ternak, nak apa, memang dia jin. Memang jin. Dia tidak serupa dengan hijau kau apa tu kalau kita pergo kau kita jinakkan dia tu, jadi lari daripada hak asal. Lari daripada hak asal kejadian dia.
Mungkin boleh orang buat tu, tapi lari daripada asal. Hak ni maksud hak mudah. Hak semua ada. Gitu boleh lah. Hak ni. Berapa umur dia? Baiklah. Riwayat daripada Jabir, kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu sembelih kecuali musinnah. Kecuali musinnah. Hak mudahnya musinnah ni kalau kita terjemah yang cukup umur. Jangan sembelih mana sebagai kurban lah, untuk dikorbankan itu kecuali yang cukup umurnya. Itu makna musinnah. Asal makna dia gitu. Musinnah daripada sin. Sin maknanya gigi. Binatang ni setengah-setengahnya dia, kalau umur dia cukup tu, dia tumbuh gigi, ada gigi. Musinnah. Dia ada kait kot tu lah. Orang pun gitu juga. Kita boleh tahu kalau gigi susu, gigi kau dia, gigi budak-budak je lah, tu gigi kau dia orang panggil. Maknanya umur setahun. Takkanlah orang umur 50 sebab gigi budak lagi, gigi lagu lain dah gigi dia. Kita boleh tahu daripada gigi dia. Mana gitulah. Ni pun binatang ni pun gitu juga. Gapo dia musinnah? Cuba tengok dalam syarah kita ni ada. Dia tidak serupa. Cukup umur ni kalau uta selama ni umur. Kalau goni lah dia tidak serupa. Kata cukup umur tadi. Sebab tu kita kata cukup umur. Jadi cukup umur kena tengok pula lah. Cuba tengok sini. Kalau unta hak cukup umur 5 tahun, masuk tahun yang kena, tu baru musinnah. Hak tu boleh buat kurban. Sebelum tu tak boleh, tak cukup umur. Kalau unta, ini binatang ternak ke belakang ni, iaitu mastakmala 5 sinin wa ta'ana fi sadisah. Cukup umur 5 tahun, masuk tahun yang kena, cukup umur. Mana paling kurang setahun. Alah kata tu tak apalah, alah kata tu, sebab dia lama, panjang umur dia tu nak banding dengan binatang-binatang lain tu. Jadi gitulah cara dia. Kalau lembu, hak cukup umur 2 tahun, masuk tahun ketiga, hak tu makna cukup umur. Kalau kambing, sama ada biri ke atau apa ni, kambing biasa ni, iaitu hak cukup setahun, masuk tahun kedua. Masuk tahun kedua. Lepas tu dia kata tak boleh kita nak buat kurban melainkan daripada unta, lembu, kambing. Ghanam ni dia ada 2 jenis. Ma'az, hak kita faham sebagai kambing itulah ma'az, dan dha'n, iaitu biri kibas, apa tu, itu masuk dalam ghanam. Dan jamus ni kubah lah, itu dia termasuk dalam jenis lembu juga. Sama dengan hak tu. Jadi hak ni kita boleh buat kurban semua sekalian ni, apabila dia sudah cukup umur dia tadi. Cukup umur tu mengikut orang kita sebut tadi lah. Kalau hak ni setahun ni setahun ni, dia tak serupa. Lepas tu Nabi kata kecuali kalau susah kepada kamu nak cari hak cukup umur lagu tu payah sangat nak cari, maka kamu bolehlah kurbankan jaza'ah. Jaza'ah ni pun nama binatang pada peringkat umur tertentu. Tapi jaza'ah ni minad dha'ni, daripada biri-biri. Biri-biri sampai ke peringkat umur orang panggil jaza'ah. Secara tu maknanya bawah daripada musinnah lah kira-kiranya. Mudah lagi daripada musinnah, tapi boleh. Boleh dalam keadaan susah lah, susah nak cari. Gapo dia jaza'ah ni? Dalam takrif dia je, jaza'ah ni, kalau biri hak sudah cukup 9 bulan. 9 bulan. Gitu. Tadi apa ni, kalau cukup setahun umur, masuk tahun yang kedua, itulah hak biasanya. Hak tu hak cukup umurnya. Hak ni tak cukup umur dia 9 bulan ke atas, tapi tak sampai setahun lah. Tak sampai setahun lah. Lagu ni nak sebut dalam kitab Hidayah. Setengah-setengah tu dia kata
maknanya dekat dengan setahun lah. 6 bulan ke atas. 6 bulan kau, 7 bulan kau, 8 bulan kau. Gitu. Boleh dah. Sebab kalau mengikut dari segi bahasa, hak cukup setahun tu baru orang panggil gitunya. Jaza'ahnya. Dalam hadis ada qaid bid'an. Dia kata hak ni hak boleh ni kalau biri je. Kalau biri je. Sebab apa? Fatadhbahu jaza'atan min ad-dha'n. Kamu boleh sembelih biri hak pada peringkat umur jaza'ah. Biri saja. Biri saja. Sebab apa? Sebab hadis ni sebut qaid dha'n, biri. Dengan sebab itu tidak boleh kalau kambing hak pada peringkat umur jazak ni tak boleh, tanpa khilaf. Hak lain-lain kau tak boleh. Tapi kalau biri tu walaupun di peringkat jazak tak cukup lagi setahun, boleh dah, asalkan dia lebih daripada 6 bulan ke atas. Setengah-setengah ulama, setengah-setengah fuqaha, dia kata jaza'ah hak boleh ni pun, hak boleh ni, biri ni boleh ni, sekiranya kalau dia duduk sekali dengan hak besar lah, hak cukup umur tu, tak boleh nak beza, lebih kurang sama, maknanya besar jugalah. Dari segi tubuh dia tu jenis besar, hak lagu tu boleh. Tapi kalau kecil, memang tubuh dia kecil, tu tak boleh, kecuali kena cukup setahun juga. Hak tak cukup setahun saat ni, jaza'ah orang panggil, baru boleh kalau biri ni, kalau besar. Memang jenis besar tubuh dia tu. Kalau kecil tak boleh. Hak tu dia sebut hak Hanafi. Kita tengok hak Syafi'i pula. Dia sebut juga, dia ambil juga daripada hak Syafi'i. Imam Nawawi kata, mazhab kita dan mazhab sekalian ulama, kalau hak ni jaza'ah saat ni boleh. Jaza'ah min ad-dha'n, kalau biri hak mereka umur setara saat ni 6 bulan ke atas, sama ada dia ada dapat hak lain ke atau tak dapat hak lain, boleh berlaku. Imam Nawawi kata boleh berlaku. Tidak syarat kata nanti tak ada hak lain dulu baru hak cukup umur baru tak ada, barulah boleh. Tak, dia kata kita dapat hak lain ke, tak dapat hak cukup umur pun boleh berlaku, kata dia. Dan mereka menyebutkan pendapat hak kata boleh lagu ni kalau biri ni dinukilkan daripada Ibnu Umar dan Zuhri. Ini di kalangan salaf lah. Mereka berdua berkata mereka berdua berkata la yujzi'u. Ni kata tak boleh pula. Ni mana dia nukil orang kata tak boleh. Kalau lagu tu tak boleh. Jadi boleh jadilah kita nak cari hujah bagi pihak orang kata tak boleh tu kira-kira dengan hadis ni. Sebab Nabi kata jangan sembelih kecuali hak cukup umur. Kecuali kalau susah kepada kamu, susah nak cari hak cukup umur, barulah boleh jaza'ah min ad-dha'n. Dia kata jumhur ulama, sekalian ulama ni kata boleh belaka, kata dia. Kita payah nak cari ke, kita boleh cari ke, hak cukup umur boleh dah jaza'ah min ad-dha'n. Tapi kata dia hak dua orang ni kata tak boleh, kecuali kalau tak ada baru boleh. Hak dua orang ni kata jumhur, hadis ni dipakai dengan makna istihbab dan afdal. Hak lebih moleknya kita kalau tak boleh, tak jumpa, tak ada hak cukup umur, barulah kita pergi kepada hak lebih molek. Tapi kalau kita tak cari, sembelih kali pun boleh juga. Itu jumhur ulama katanya. Hak dua orang tadi kata tak boleh. Kalau tak ada dah baru boleh. Hak cukup umur tu tak ada dah baru boleh. Selagi ada tak boleh. Kata hak dua orang tadi. Jadi Imam Nawawi sebut itu bukan pendapat jumhur. Pendapat jumhur kata boleh. Lepas tu hadis Nabi kata jangan tu dia nak ayat hak lebih molek. Hak lebih moleknya hak cukup umur lah. Hak lebih afdalnya. Bukan bermakna tak sah. Tak boleh kalau hak jaza'ah lah. Syaratnya jaza'ah. Jaza'ah ni kalau apa nama ni biri saat ni hak 6 bulan ke atas.
Dengan syarat dia tu besar serupa dengan hak cukup umur. Dengan syarat itu. Mana takdirnya eloklah kamu tidak menyembelih kecuali hak cukup umur. Kalau kamu tak dapat, maka jaza'atu dha'n. Bukan maknanya Nabi larang. Mana Nabi larang sembelih jaza'at dha'n ni dah tak sah. Bukan gitu, dia faham gitulah jumhur ni. Dan ijma' umat mengatakan tidak mengikut sebagaimana zahir hadis tu, kerana jumhur ulama mengharuskan jaza' daripada biri tak boleh, walaupun hak lain ada kau tak ada kan boleh berlaku. Kalau biri tadi setara tu boleh. Jadi ada pun Ibnu Umar dan Zuhri, mereka berdua ni larang kalau ada hak lain. Dan tak ada tak ada pun tak boleh juga. Asyik dia sebut gitu. Jadi dia kata, hak ni Imam Nawawi kata, kita kena takwil gitulah sebut tadi lah. Baru sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Maknanya hak lebih moleknya gitulah. Lebih moleknya kalau ada hak cukup umur tu, kita pakai hak cukup umur. Lepas tu riwayat daripada Sa'id bin Musayyab daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi di kalangan sahabat-sahabat dia tu dhahaya, ini binatang-binatang kurban. Mana binatang-binatang yang boleh dibuat kurban lah, untuk dikurbankan. Untuk dikurbankan. Lepas tu dia beri kepada aku anak kambing. Mana di peringkat umur jazak tadi tu. Di peringkat umur jazak tu. Dia kata saya pun buat pergi kepada Nabi pula. Mana dia faham tak boleh. Dia kata ni jazak. Nabi SAW kata tak apa, kamu kurbankanlah. Jadi saya pun kurbanlah waktu tu. Jadi gapo dia? Nabi SAW bagi atut ni gapo dia? Iaitu anak kambing. Anak kambing. Bila dia sudah kuat dah boleh makan sendiri dah sudah cukup setahun. Tak apalah. Tapi setengah-setengah ulama pula macam dia sebut sini, Ibnu Battal kata atut itu mana anak kambing yang berumur 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Jaza'ah pula hak cukup setahun. Inilah pendapat jumhur. Kata setengah ulama bawah lagi daripada setahun. Sebab kita sebut tadi lah 6 bulan ke atas, ataupun 8 bulan, 7 bulan gitulah. Lepas tu hak kurang daripada setahun tu, kurang sebanyak mana? Macam-macam pula pendapat ulama. Ada yang sebut 6 bulan, ada yang sebut 8 bulan, ada yang sebut 10 bulan, macam-macam lah. Tapi ke mana-mana pun 6 bulan ke atas lah. Tak ada 6 bulan ke bawah tu. 6 bulan ke bawah tu tak ada. Lepas tu tak apalah. Dia sebut tu jenis-jenis biri, kambing, apa ni, yang mana kalau umur setahun ni sudah dikira jaza'ah dah. Kalau hak ni kena umur setahun ni, banyak lah pula perinciannya ni. Dari segi bakar dia tu lah, jenis besar atau kecil tu, gitulah. Kalau jenis bakar besar tu 6 bulan pun boleh dah, gitu. Kalau hak kecil lagi tu dia sebut hak ni Ibnu Syahin, Ibnul Haramin, ni semua ni dari segi tak serupa lah, dari segi besar dia tu. Kalau jazak kambing, iaitu hak masuk ke tahun kedua. Ni banyak pula khilaf ni, dia sebut Hanafi.
Tak apalah, kita sekatulah, tak payah panjang. Sebab dia sebut ni banyak pula, ni masalah ni keliru pula jadi. Hal tadi lah, maka tadi. Lepas tu seterusnya riwayat daripada Asim bin Kulayb daripada ayahnya Kulayb, kata dia kami bersama salah seorang sahabat Nabi SAW, orang panggil Mujashya. Dia ni daripada Bani Sulaim. Tiba-tiba pada ketika itunya kami payah. Azad mana payah nak cari. Maknanya hak cukup omong lah, payah nak cari. Dia pun suruh orang istihad, royak. Royak kata Rasulullah SAW selalu kata dulu annal jazak, mana hak tak cukup umur dalam keadaan biasa ni lah, tak cukup umur tapi atas pada 9 bulan tadi, yuwafi, memadai, seperti mana hak cukup umur lah, madai, boleh dah kalau setara tu. Mana di sini pun, mana kita tengok ni dalam keadaan susah nak cari, hak semoleknya gitulah, dalam keadaan susah nak cari baru boleh. Tapi hak Imam Nawawi sebut tadi, kalau Ibnu Umar dan Zuhri susah nak cari kau, mudah nak cari kau, tak boleh, memang tak boleh kalau jaza'ah bagi mereka. Hak moleknya kalau kita mudah nak cari hak cukup umur, tak sah lah hak lagu ni. Tapi kalau payah pakai hadis ni, mana boleh. Nak beri ada juga, tidaklah kata musim kurban tu, gaya kurban tu jadi sepi, tak ada siapa dia nak kurban lah. Tak ada. Pasal apa? Duduk terikat sangat dengan tak cukup umur. Pasal tak cukup umur. Tapi dia kena setara tu lah. Tak cukup pun setara tu lah, boleh lagi. Jadi di sini Mujashya di sini dia kata kami bersama salah seorang sahabat, Mujashya daripada Bani Sulaim. Imam Abu Dawud kata Mujashya bin Mas'ud, dia ni daripada Bani Sulaim tu kabilah dia. Dia ni bin Mas'ud. Jadi dia ni siapa dia? Kalau kita tengok dalam syarah tu, Mujashya bin Mas'ud bin Tha'labah As-Sulami, sebab dia Bani Sulaim, As-Sulami lah. Kata Khalifah, mana Khalifah bin Khayyab, ahli sejarah tu, dia kata dia terbunuh pada hari Jamal, pada perang Jamal, sebelum berlaku peristiwa perang Jamal, kena bunuh tu. Dia ni duduk ahli Aisyah. Dalam peristiwa tu duduk ahli Aisyah. Mughirah bin Syu'bah pernah melantik dia menjadi penggantinya di Basrah. Mughirah tu jadi gubernur, dia pernah minta suruh jadi pengganti dia di zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Lepas pada tu ada riwayat ni daripada Asim bin Kulayb, kata dia kami pernah mengepung satu bandar lah, nama dia Tawaj, bandar itu Tawaj, satu bandar dekat Faris. Maksudnya Faris ni zaman tu, kalau sebut Faris ni Iran lah ni. Kami kepung satu satu bandar di Iran dekat dengan Gazrun, nama tu. Tempat tu dengan Shiraz sejauh 82 farsakh. Mana jauh, mana situlah pernah pergi. Kawasan tu dikuasai, ditakluk ataupun dibuka di zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Amirul Muslimin, amir yang jadi panglima perangnya, pergi situ tu, pergi menguasai tempat tu, Mujashya bin Mas'ud. Inilah sahabat ni, dia kata kami duduk sekali dengan salah seorang sahabat tu. Kata Mujashya ni pernah jadi panglima perang pergi sana, dan kawasan tu jatuh di bawah pimpinan dia lah di zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Dia kata kami dipimpin oleh seorang daripada Bani Sulaim, Mujashya bin Mas'ud. Lalu dia sebutlah kisah tadi. Gitulah. Lepas tunya riwayat daripada Bara, dia kata Rasulullah SAW pernah berucap di hadapan kami pada hari Nahar. Hari Nahar maknanya hari
Ada kurban lah, hari raya kurban, hari raya haji kita panggil. Hari raya kurban pun kita panggil juga. Bahasa Arab dia lebih banyak lagi nama dia tu hari tu. Salah satunya hari Nahar. Nahar tu maknanya ni lah, leher. Nahar ni mana bahagian tekuk sini, tempat orang sembelih unta. Sini. Itu hari Nahar. Mana hari orang sembelih unta. Banyak. Di kalangan dia bukan sembelih unta kan. Dia sebut Nahar. Nahar ni mana ni, bahagian sini. Selepas sembahyang, berucap pada hari Nahar selepas sembahyang. Maknanya kalau kita duduk buat mana-mana ni, khutbah tu selepas daripada sembahyang. Sembahyang dulu. Itu betul lah. Itu sunnah ni. Sembahyang. Tidak kata 10 hari Jumaat kan, khutbah dulu. Lepas tu dalam ucapan dia tu, dia kata, Nabi kata, sesiapa yang sembahyang seperti sembahyang kita, lagu ni seperti sembahyang kita, dan dia berkorban dengan korban cara kita, kalau kita buat lagu ni, faqad asaban nusuk, dia menepati ibadat korban, atau dia dapat ibadat korban, dia dapat. Kalau buat cara lagu ni, dapatlah. Sesiapa yang korban sebelum sembahyang, itu jadi biri daging sajalah. Mana bukan kata tak boleh makan, boleh makan, cuma tak boleh pahala korban, tak boleh pahala korban. Tidak kata bazir buat saja dah tak sah ni jadi haram makan. Dah boleh makan lah. Bila biri daging ataupun lain-lain lah, lembu daging kau gapo-gapo kau, mana kita boleh makan lah, boleh makan semua. Tidaklah perlu kita kata 1/3 saja kita paling banyak, selebihnya beri kat orang, tak terikat lah. Bila kita kata daging nak jual, nak gapo, boleh, tak ada masalah kalau gitu. Maka Abu Burdah bin Niyar pun bangun. Dia kata, wahai Rasulullah, saya kurban dah, kata dia, sebelum keluar untuk mari sembahyang ni, kata dia. Sebab saya ingatnya hari ni hari makan minum kau. Jadi cepatlah nampak apa ni, anak-anak pun galak belaka, suka belaka. Jadi sembelih awak, pakat makan dulu, beri makan kepada ahli keluarga, jiran-jiran saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, waktu tak jadi, waktu jadi daging, biri daging saja, tak jadi. Sebab nak berlaku gini-gini, berlaku gini ni hikmat dia je. Nak boleh royak tu lah. Royak tu kan maknanya ini satu ibadat. Bila satu ibadat, dia ada cara-cara dia, kita kena ikut cara dia lah. Tak lewat mana-mana ikut serah kita. Lepas tu dia apa kata, saya ada anaqan jaza'ah. Jaza'ah ni tak adilah, kira-kiranya tak cukup umur lah dalam keadaan biasa. Anak kambing yang berada di peringkat tu jaza'ah, tapi dia ni lebih baik lagi daripada 2 ekor biri daging. Biri daging. Sebab kalau biri daging ni tak cukup umur pun boleh sebenarnya. Tak cukup umur. Untuk makan biasa, untuk jual kok, bahkan setengah-setengah dia suka. Kalau tak cukup umur tu, anak lembut daging, dia suka. Tapi kalau bak kurban, tak boleh, dia kena cukup umur. Dia kata, apa yang kita kata dah kalau hak cukup umur mesti lebih besar kan. Dia bila hak daging untuk makan, dia tidak semesti dia cukup umur, tak cukup umur tak apa. Bila tak cukup umur, 2 ekor sama dengan hak ni. Gitu. Atau boleh jadi juga cukup umur pada jenis bakar kecil, hak ni besar, boleh jadi juga gitu. Jadi lebih baik daripada 2 ekor biri hak daging. Biri daging kita pun sebut gitu juga, ayah daging, maksudnya ayah kita makan daging dia lah. Orang perah untuk ambil daging dia, ayah telur, gitu. Hak ni pula betul, biri daging, maksudnya untuk makan lah daging dia. Jadi boleh ke? Ya, sah ke? Nabi kata boleh, tetapi tidak boleh untuk sesiapa pun selepasmu, tak boleh. Tak boleh. Untuk sesiapa pun selepasmu tak boleh. Jadi hak ni ulama orang kata tak boleh tu, dia kata itulah, kalau tak cukup umur tak boleh ni.
Hak ni boleh ni pun Nabi khususkan untuk dia, orang lain tak boleh. Bila tak boleh lah. Cuma je duk faham hak ni jaza'ah betul. Jaza'ah ni jaza'atul dha'ni ke apa dia. Hak boleh, semua ulama kata boleh tu kalau biri. Hak ni anak ni mana kambing, anak kambing. Kalau hak perekat tu ni boleh kata tak boleh lagi. Ni boleh kata tak boleh lagi. Nabi tak bui. Tapi dia ni boleh kata tak cukup setahun lagi bui dah. Ini khusus untuk dia saja. Daripada sinilah ulama faham kalau hak boleh tu jaza'ah tu kalau big. Mana bulan kat atas kalau dia tu besar boleh dah. Kalau apa ni kambing tak boleh. Sebab apa ni bergana dengan ni. Bergana dengan ni. Jadi orang lain tak boleh dah selepas padamu. Sama ada wajib ke hak sunat ke apa tak boleh. Kurban. Lepas pada tu hak lagi gitu juga. Sebelum sembahyang dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata syatu kasyatu lahmin. Dia kata wahai Rasulullah, saya ada dajin jaza'ah minal ma'z. Ma'z itu mana kambing lah. Kambing saya ada. Tapi sini dalam Abu Daud ni dia kata mana ni ni sini ni pada muka surat 24 ada kitab ni boleh tengok sini. Ya Rasulullah, inna indi dajinun jaza'atun minal ma'zi. Kalau nak kira dari segi bahasa tu salah lah, dari segi nahwu. Dia kata hak sesuai mengikut kaedah bahasa Arabnya dajinan gitu. Inna indi dajinan jaza'atan gitu sepatutnya. Tetapi dia kata dalam semua nuskha Abu Daud semua lagu ni. Ni kata Khalil Ahmad birraf'i dengan rafa dajinun gitu. Semua dalam nuskha Abu Daud dia perhati ada dengan dia lah lagu tu. Tetapi kata dia Imam Bukhari mengemukakan hadis ini dengan sanad ni juga lah. Di dalamnya dajinan, inna indi dajinan jaza'atan minal ma'z. Mana hak dalam Bukhari itu kemah. Sebab tu dia lebih tinggi dari segi bahasa tu kemah. Betul mengikut kaedah bahasa Arab. Kalau hak ni tak kena ni mengikut kaedah bahasa Arab. Mana kita kira salah lah. Tidak mahfuz. Orang panggil dalam istilah hadisnya tidak mahfuz hak lagu ni. Mana tak kena lah, tak kena. Silap ni, ada berlaku kesilapan. Hak betulnya inna indi dajinan jaza'atan. Itu baru betul. Kalau mengikut kaedah bahasa Arabnya. Sebab apa? Inna ni dajinan dia jadi isim inna. Inna ni kerja dia menasabkan isim, merafakkan khabar. Jadi ni jadi isim dia. Sebab apa? Indi tu jadi khabar muqaddam. Itu kaedah dia. Dia tak boleh kata dajinun. Kalau dajinun salah. Sebab apa? Indi tu duduk depan dia tu indi. Gitu mengikut kaedah. Jadi orang panggil hadis tu, hadis hak kemah ni, sahih ni, dia betul berlaku dari semua sudut. Sini hadis ni sahih. Cuma bahagian ni hak sini dajinun jaza'atun ni, kalau kita kurung situ, hak ni tidak mahfuz, silap. Sebab apa? Ia bercanggah dengan kaedah bahasa Arab. Dah bercanggah dengan riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari, inna indi dajinan jaza'atan. Hak tu betul. Mana ada hak betul tu mengikut kaedah bahasa Arab. Kita kata apa yang berlaku lagu ni? Berlaku lagu ni, kalau kita kira pandai berlaku dah perawi ni, semua pandai berlaku dah. Salah cetak. Kalau pandai berlaku. Yang kedua, ada dalam mana-mana perawi ni hak tak berapa kemah bahasa Arab. Boleh jadi perawi. Tak jadi perawi ni tidak syarat orang Arab. Tidak syarat. Erti bahasa Arab tidak syarat. Dia ingat hadis tu sudahlah. Pamai ingat ni tak tahu kaedah, kadang-kadang yang salah juga. Semata-mata gantung dengan ingatan ni. Sebab tu dia boleh berlaku. Sebab dalam sanad ni macam-macam latar belakang perawi-perawi. Ada yang tak kemah mana bahasa Arab.
Tapi kalau riwayat Bukhari tu maknanya perawi-perawi dia tu kemar-kemar lah. Sebab tu jadi betul. Jadi kita kena betul berdasarkan hak Bukhari tu. Sebab hadis yang sama. Dia kata saya ada kambing ternak hak peringkat umur jaza'ah. Nabi kata sembelih lah, tapi orang lain tak boleh. Selepas mu ni orang lain tak boleh. Sebab apa? Hak ni kambing. Hak sebut kata boleh tadi tu biri. Maknanya beza antara kambing ni dengan biri. Hak ni orang bahagian jo merah ni dia kecil lah, dia tahu. Saya ni tak aje merah tak tahu. Boleh jadi takut mana tahu setengah-setengah kambing tu lebih besar, dah bakar dia besar. Biri ni dah bakar dia kecil. Kita kira hak biasa lah. Hak masa Nabi dulu, kalau kata biri dia lebih besar daripada kambing. Gitu. Gitu. Tapi kalau kambing tu besar, boleh jadi hukum dia jadi lagu lain lah. Tidak gini sebab biasanya kecil. Bila bawah pada 9 bulan tu dia kecil. Kalau hak biasa lah. Kecuali kalau hak bakar besar. Ada hak bakar besar tu jadi lagu lain lah hukumnya. Dengan sebab itu, kalau kita perhati pendapat ulama-ulama, dia ada perincian pula. Mana kalau besar tak apa pula. Sebab dia jadi seperti biri. Ya biri tu pun jadi boleh sebab dia besar lah. Dia ayatkan tadi, ini lebih baik daripada 2 ekor biri daging. Maknanya besar lah. Sebab tu Nabi bui. Jadi hak tu hak dia sembelih selepas semaya pula boleh. Gitulah. Lepas tu masuk bab lain pula. Kita sekat tu dah dulu malam ni. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma